Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru tadi saya baca satu artikel, satu artikel mengatakan tajuk dia tempias dari Jana Wibawa bersatu bakal berkubur. Wow. Kalaulah tiba-tiba bersatu dibatalkan, kalau dibatalkanlah dia punya pertubuhan oleh ROS, wah, pergi mana ni? Mau pergi mana ini 25 orang kah MP bersatu? Adakah mereka mau masuk UMNO? Tidak. Mereka tidak akan masuk UMNO. Menurut sumber itu dia kata mereka tidak akan masuk UMNO selagi Zahid Hamidi jadi presiden. Masuk PKR jauh sekali, dan PKR tidak akan terimalah, jangan harap. Jangan harap. Muhyiddin masuk PKR jangan harap. Jangan harap. Jadi akhirnya bagaimana 25 MP ni? Adakah bersatu akan kehilangan 25 MP-nya secara serentak? Iyalah, kalau sudah ROS batalkan, sudah batalkan diorang punya pertubuhan, mana ada lagi diorang punya parti politik? Kalau tidak ada parti politik, diorang terpaksa jadi bebas, ataupun terpaksa dibuat semula PRK. Paling kesian ialah Muhyiddin Yassin lah. Muhyiddin Yassin mau pergi mana? Mau pergi mana Muhyiddin Yassin? Dan akan terpahatlah di dalam sejarah Malaysia kita ni yang bahawa Parti Bersatu diharamkan kerana perbuatan Muhyiddin. Kalau betul itu terjadilah. Tapi saya secara peribadi saya harap tidaklah, kesian juga. Tapi pun begitu, saya sentiasa menyokong kepada perlembagaan Malaysia, iaitu tentang undang-undang. Salah tetap salah, betul tetap betul. Negara Malaysia mempunyai perundangan antara terbaik di dunia. Kita tidak akan berkompromi dengan yang salah. Sebagai buktinya, kita tidak pun berkompromi kepada bekas Perdana Menteri tidak. Salah tetap salah. Salah tetap salah. Jadi Muhyiddin Yassin mungkin boleh saja dipenjara kalau dia bersalah. Pada masa yang sama, tempiasnya terkena pula dekat Bersatu. Sebab menurut sumber itu yang saya baca tadi itu, anda boleh lihat di Harapan Daily. Bertarik hari ini dia bertarik kemarin 15 Ogos 2024, tempias Jana Wibawa Bersatu bakal berkubur. Menurut sumber yang dipetik itu, dia kata begini, lain pula ia berlainan daripada kes Najib. Kes Najib masuk akaun dia, yang masuk penjara dia. Yang ini ia berlainan daripada kes Najib, di mana wang pada kali ini, pada waktu zaman Bersatu ini, zaman Jana Wibawa ini, wang yang dimasukkan itu ke dalam akaun pribadi waktu zaman Najib. Tapi zaman Jana Wibawa ini, dia bukan masuk ke dalam akaun pribadi, tapi wang itu dimasukkan ke dalam akaun bank Parti Bersatu. Wah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekiranya didapati bersalah, ada memang niat dengan salah, habislah Bersatu, lingkup batal. Muhyiddin memang tiada erti sudahlah. Siapa yang mau terima lagi Muhyiddin, ya? Dia menyebabkan Parti Bersatu dibatalkan kalau dia dari parti bersalah. Okey, so kita sokong perundangan negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Betul tetap betul, salah tetap salah. Kalau Muhyiddin betul, lepaskan. Kalau Muhyiddin salah, ambil tindakan. Jadi apa boleh buat supaya pengajaran untuk pemimpin-pemimpin akan datang. Kita jumpa lagi. Selamatkan Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Muhyiddin dalam masalah besar. Apa tidaknya kes Jana Wibawa belum selesai.
ramainya pemimpin bersatu yang yang termasuk dalam kes Jana Wibawa. Hebat. Ini terbaru. Tempias Jana Wibawa bersatu bakal terkubur. Wow. Adakah bersatu akan terkubur terus kerana tempiasnya daripada Jana Bersatu? Jana Bersatu pula, Jana Wibawa. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kesian juga saya sebenarnya dengan Bersatu nih. Sekejap zaman pemerintah negara Malaysia sudah banyak terpalit dengan kes itu, kes ini. Bukan main lagi Muhyiddin Yassin dulu. Mau buktikan Najib salah dengan Mahathir. Waktu itu ingat lagi. Tapi sekarang siapa yang kena? Saya masih ingat lagi Muhyiddin sampai dipecat daripada UMNO kerana dia cuba mempersoalkan Presiden UMNO waktu itu, Najib Razak, tentang 1MDB. Sekarang Muhyiddin pula dalam masalah besar dalam Jana Wibawa. Bersatu bakal terkubur sekiranya presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin didapati bersalah dalam kes salah guna kuasa yang membabitkan kes Jana Wibawa. Dalam kes Muhyiddin Yassin, wang dimasukkan ke dalam akaun bank Parti Bersatu. Ini berlainan daripada kes Najib, di mana wang masuk ke dalam akaun pribadinya, kata sumber yang dipercayai. Pada 15 Ogos 2023, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepaskan dan membebaskan Muhyiddin Yassin daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan bernilai 232.5 juta ringgit Malaysia bagi Parti Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Terdapat 3 pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram atau AMLA TFPUAA 201. Pihak pendakwa raya telah pun membuat rayuan ke atas urusan tersebut. Pada Februari yang lalu, Mahkamah Seksyen menangguhkan semula keputusan dakwaan di bawah AMLA TFPUAA. Sumber memberitahu Bersatu akan terkubur menerusi langkah yang akan diambil oleh ROS, pendaftar pertubuhan. Sekiranya dakwaan di bawah AMLA TFPUAA berjaya, ROS akan membatalkan pendaftaran Bersatu. Kita akan lihat 25 ahli parlimen tanpa parti. Mereka tak akan masuk UMNO selagi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi masih presiden, dan mereka tak akan sertai PKR, kata sumber itu lagi. Okey, jadi ini artikel anda boleh lihat, anda boleh baca di harapandaily.com 15 Ogos 2024. Ini dia. Jadi adakah benar kerana tempias daripada Bersatu, adakah benar Bersatu pula tempias daripada Jana Wibawa, adakah Bersatu akan terkubur? Kesian. Tapi apa boleh buatlah, segala sesuatu yang dibuat memang ada dia punya consequence. Berani buat, berani tanggung. Kalau dapat dibuktikan menurut sumber itu yang saya baca tadi itu, kalau dapat dibuktikan bahawa memang duit masuk ke dalam Bersatu dan didapati bersalah dengan cara yang salah, termasuk di dalam Akta AMLA TFPUAA 2001, sumber itu kata Bersatu mungkin boleh dibatalkan oleh ROS. Wah, ini amat kasihan sungguh kepada Muhyiddin Yassin. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Habis Muhyiddin kena kali ini. Memang betul-betul kau Muhyiddin kena kali ini. Cakap je lebih, tapi sendiri tak sedar diri. Itulah, waktu bercakap orang kata tengoklah kiri kanan dulu. Jangan duk cakap barang sedap mulut saja, tapi sendiri tak sedar diri. 17 bulan pun gagal.
17 bulan memerintah gagal. Puat bidas dakwaan Muhyiddin, ramai mahu PN kembali. Betulkah ramai orang mau Perikatan Nasional kembali memerintah? Hari ini Muhyiddin Yassin mendakwa rakyat kononnya mengharapkan Perikatan Nasional segera mengambil alih Putrajaya susulan kenaikan kos sara hidup. Betulkah? Betulkah Muhyiddin? Tapi kalau tiba-tiba bersatu ataupun PN menang pun, ataupun PN naik jadi kerajaan pun, Muhyiddin jadi Perdana Menteri lagi kah? Seorang pemimpin UMNO meminta Muhyiddin Yassin menasihatkan Kerajaan Kelantan terlebih dahulu yang ditunjangi oleh PAS untuk menyelesaikan masalah pengundi negeri. Berbanding teruslah menunggang isu kos sara hidup demi menagih undi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puat Zarkarsi berkata PAS yang telah pun memerintah Kelantan selama lebih 34 tahun masih gagal sampai sekarang ini menyelesaikan geran tanah penduduk negeri, selain isu air bersih dan pembalakan yang semakin meruncing. Dia kata Muhyiddin tidak perlulah tunggang isu kos sara hidup untuk menipu rakyat negeri. Rakyat termasuk di negeri tahu yang mana kaca mana permata. Sepatutnya Muhyiddin mengingatkan kerajaan Kelantan lah, selesaikan dulu masalah rakyat di negeri, seperti hak pemilihan tanah, isu air bersih, isu pembalakan, katanya. Dalam kampanye di negeri, Muhyiddin Yassin yang juga adalah pengerusi PN berkata calon gabungan itu, yaitu Rizwadi Ismail, perlu menang Sabtu ini sebagai isyarat kepada pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa rakyat kini terbeban dengan kenaikan kos sara hidup. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa susulan kenaikan kos sara hidup yang semakin menekan di bawah kerajaan paduan, ramai mengharapkan PN segera mengambil alih Putrajaya. Siapa kata? Puat mempersoalkan keupayaan Muhyiddin apabila pentadbiran yang telah diterajui oleh Muhyiddin Yassin selama berapa lama? 17 bulan saja digelar kerajaan gagal. Kerajaan gagal. Ekoran beberapa dasar semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang didakwa silap. Kehidupan rakyat susah semasa PKP. Oh, yang ini saya setuju. Oh, waktu itu memang susah betul tahu. Kehidupan rakyat memang susah waktu PKP. Ramai jadi bankrupt, hilang kerja, bisnes tutup, ekonomi negara terjejas teruk kerana dasar PKP Muhyiddin yang silap, kata Puat Zarkarsi. Rakyat negeri tahu kemampuan Muhyiddin, katanya. Puat juga menyifatkan Muhyiddin sebagai bermimpi apabila membangkitkan isu basi dah, dengan mendakwa beliau sepatutnya menjadi Perdana Menteri ke-10, bukannya Anwar. Mimpi lagi Muhyiddin ni agaknya. Dia dakwa Agong silap kerana tidak memanggil dia mengangkat sumpah. Mana ada Agong pernah silap? Tidak. Agong sentiasa buat keputusan yang betul untuk negara Malaysia. Ternyata Muhyiddin masih bermimpi untuk jadi Perdana Menteri, walhal dia sudah pun terbukti Perdana Menteri gagal dan mampu bertahan 17 bulan saja, kata Puat Zarkarsi. Okey, untuk mendapatkan berita ini anda boleh layari di Free Malaysia Today. Tarikhnya 15 Ogos 2024. 17 bulan pun gagal. Puat bidas dakwaan Muhyiddin, ramai mahu PN kembali. Tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Terbaru, baru saja diterima sebentar tadi. Adakah UMNO sebenarnya sudah mengetahui bahawa mereka sudah kalah? Mereka sebenarnya sudah kalah, menjangkakan memang sudah kalah di PRK Dun Negeri. Adakah UMNO memang sudah tahu mereka akan kalah? Ini daripada sahabudin.com.net 14 Ogos. Apakah ini bermakna UMNO sudah jangka akan kalah di Dun Negeri? Menurut laporan, UMNO tidak akan menjemput pimpinan tertinggi parti dari kerajaan perpaduan bagi menghadiri Perhimpunan Agung UMNO tahun ini, PAU 2024.
Setiausaha Agungnya sendiri, iaitu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, berkata, perkara itu telah dibincang dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Kerajaan Perpaduan supaya PAU yang berlangsung pada 21 sehingga 24 Ogos ini mengutamakan keluarga UMNO terlebih dahulu. Tahun pertama, katanya tahun pertama kita buat jemputan. InsyaAllah mungkin tahun depan atau tahun sebelum PRU biasanya begitu jugalah buat jemputan, katanya. Tahun ini kita beri ruang untuk keluarga besar UMNO berbincang secara kekeluargaan, katanya, pada sidang media sempena PAU 2024. Pada tahun yang lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR dan pengerusi Pakatan Harapan telah hadir buat julung kalinya ke PAU 25 tahun selepas dipecat daripada UMNO. Kali terakhir beliau berada di pentas yang sama ialah pada bulan Jun 1998 yang lalu, selaku timbalan Presiden UMNO pada ketika itu sebelum beliau dipecat 3 bulan kemudiannya. Sesungguhnya keputusan UMNO untuk tidak menjemput pimpinan tertinggi parti yang membentuk kerajaan perpaduan ini dalam menghadiri PAU tahun ini adalah sesuatu yang amat pelik. Ini kerana PAU tahun lepas mereka dijemput dan kemudian dikata pula jemputan akan dilakukan semula pada PAU tahun depan dan seterusnya. Maknanya hanya tahun ini saja tidak dijemput. Kenapa hanya tahun ini tidak jemputan? Adakah ini bermakna UMNO sudah tahu bahawa calon mereka akan kalah dalam PRK Nenggiri pada 17 Ogos ini? Sebelum ini Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pernah dipetik sebagai berkata, kemenangan calon UMNO di Nenggiri adalah penting agar ia memberi makna kepada PAU 2024 yang akan berlangsung 4 hari selepas pengundian di Nenggiri itu. Sehubungan itu, beliau yang juga adalah timbalan Perdana Menteri menggesa jentera kempen untuk bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon BN dalam PRK tersebut. Beliau kata kekalahan kita pada PRN ke-15 di Dun Negeri cuma 810 majoriti yang diperoleh oleh Muhammad Azizi Abu Naim. Datuk Ramli Muhammad Nur, timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, tahu ramai pengundi orang asli tidak keluar atas sebab tertentu. Ramai pengundi di kawasan Kesedar juga tidak keluar mengundi. Selain itu, 9 pusat daerah mengundi di kampung tradisional dan 1 rancangan Felda Perasu ada masalah. Tapi kali ini, Alhamdulillah, katanya. Okey, jadi saya terus ke hujungnya saja. Begitupun, kenapa tiba-tiba pemimpin tertinggi parti-parti dalam kerajaan perpaduan tidak dijemput pada PAU kali ini? Adakah Zahid Hamidi sebenarnya tidak yakin dengan kemampuan untuk mampu menang? Kemenangan mampu diraih di Dun Negeri. Apakah ini juga bermakna semua jentera kempen BN Barisan Nasional sudah tidak mampu menolong Zahid lagi bagi memastikan calon Barisan Nasional mencipta kemenangan di Negeri? Aduh, pening kepala. Ha, dia kata. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Pada pendapat anda, siapakah yang bakal menang di Dun Negeri? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tinggal hanya 1 hari saja lagi untuk PRK Nenggiri, Dun Negeri, yang akan kita akan melihat 1 lawan 1 di antara UMNO dan juga Bersatu. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada pendapat anda, menurut analisis anda, siapakah yang bakal akan kalah di Dun Negeri? Adakah Bersatu akan tiba-tiba menang, ataupun tiba-tiba pula UMNO merampas semula Dun Negeri? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seperti yang kita tahu, di Dun Negeri ini sebenarnya yang bertanding adalah daripada Bersatu, tetapi bukan menggunakan lambang Perikatan Nasional, tetapi menggunakan lambang daripada PAS. Ramai orang mengatakan bahawa ini strategi politik. Ada juga yang mengatakan bahawa ini kerana Bersatu takut kalah
Takut kalah, Perikatan Nasional takut kalah, terpaksalah menggunakan satu-satunya satu-satunya talian hayat untuk menang against all odds, ialah dengan menggunakan bendera PAS. Okey, so sekiranya Bersatu kalah, adakah ini akan terus menamatkan riwayat Bersatu sebagai parti politik yang ada peluang untuk menang pada PRU 16 yang akan datang, 14, 15, 16, apa-apa ajalah boleh menang lagi. Atau sekiranya kalah, memang inilah penentu sebenarnya, penentu kepada Bersatu, yaitu setiap kali Bersatu bertanding kalah, setiap kali PAS bertanding menang, setiap kali Bersatu bertanding kalah. Jadi adakah ini, kalau benar-benar terjadi, menunjukkan bahawa Bersatu ini hanya sebenarnya satu so-called liability kepada PAS, yang tidak pun memberi sebarang kemenangan kepada PAS, tidak pun memberikan sebarang impact yang signifikan kepada PAS. Adakah Bersatu hanya menumpang bayang-bayang PAS, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian? Tetapi pada masa yang sama, ini akan memberikan satu gambaran baru kepada UMNO. Sekiranya UMNO menang tanpa kelibat daripada PH, daripada Pakatan Harapan, menyatakan bahawa UMNO sudah kuat semula. Tetapi kalau UMNO kalah pula, memang ini menunjukkan bahawa Bersatu dengan PAS lebih kuat daripada Barisan Nasional. Maksudnya Perikatan Nasional lebih kuat dari Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita nantikan satu hari dari sekarang, sekiranya tiba-tiba Bersatu kalah, ramai orang yang kata ini masanya untuk Muhyiddin undur diri dari politik ataupun undur diri daripada jawatan tertinggi dalam Perikatan Nasional. Sudah tiba masanya Muhyiddin meletak jawatan, memberikan peluang kepada ubi baru. Kalau tak menang juga, memang something wrong somewhere. Sebab selama ini bila PAS bertanding menang, bila Bersatu bertanding kalah. Jadi ini menurut ramai rakan-rakan, ini satu indikasi sebenarnya bahawa Bersatu tidak kuat. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, tadi saya tonton video Jufazli, dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional, ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng, inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024, dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini, dan entah tok kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek kebayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan, mungkin ada lagi yang sokong PM. Mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti.
Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh sudah, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Nah, letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi. Pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap, tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agung sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agung sekarang, Agung yang tegas. Tidak ada harapan lagi. Untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah campaign. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi kah tidak? Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.